Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So sekali lagi ini adalah head to head seterusnya untuk perlawanan Sabah, untuk perlawanan ke-15 di mana Sarawak akan bertandang ke Stadium Likas untuk menentang Sabah pada perlawanan ini. Dan sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like dan juga share video ini lah untuk membantu lagi perjalanan channel SRTV ini supaya aku dapat konsisten membagi maklumat-maklumat atau info terkini mengenai perkembangan skuad pasukan Sabah FC kita. Dan okey guys, seperti biasa untuk mana-mana head to head, aku akan menjemput kamu untuk memberi prediction kamu di ruang komen di bawah dan aku akan membagi prediction terakhir aku di penghujung video ni. So, ada beberapa sedikit perubahan yang aku lakukan lah bagi memudahkan lagi aku untuk menyenaraikan nama-nama peserta yang bakal menjawab dengan tepat mengenai mana-mana prediction yang akan aku minta untuk perlawanan Sabah yang akan datang. Satu yang pernah aku sebut adalah satu orang hanya boleh membuat satu tekaan saja di ruang komen di bawah dan aku akan terus masukkan dalam list aku untuk mengelakkan ada mungkinlah aku nak cakap lah ada orang buat, tapi untuk mengelakkan individu-individu yang memasukkan dua nama, maksudnya ada dua komen yang berbeza tapi ada satu nama. Dan seterusnya untuk perlawanan menentang Sarawak ni, prediction terakhir yang akan aku ambil adalah pada 9 hari bulan 8 sewaktu hari perlawanan tu, itu pada jam 12 tengah hari. Itu last aku ambil lah. Lepas tu selepas 9 hari bulan 8 12 tengah hari aku tidak akan ambil sudah. So siapa-siapa yang layak kamu boleh cek, aku akan like dan juga heart kamu punya komen tu. So okay guys, ini adalah kedudukan terkini selepas 14 perlawanan untuk Sabah FC lah. Especially harap aku tidak ada tersalah point lagi atau tersalah jumlah apa-apalah. Banyak kali sudah aku buat kesilapan di situ. So Sabah masih lagi berada di tangga kedua, telah mengutip sebanyak 31 mata, dan Sarawak United yang bakal kita temui ini berkedudukan di tangga ke-10 sekarang ni tidak berada di dalam zon penyingkiran lah. So kalau Sarawak United berjaya meneruskan prestasi perlawanan terakhir mereka, aku rasa mereka mampu untuk berada jauh daripada zon penyingkiran lah. Tapi apapun, Sarawak telah melalui 14 perlawanan dan telah mengutip sebanyak 13 mata. Dan ini adalah 5 perlawanan terakhir yang kedua-dua pasukan telah lalui yang membuatkan mereka berada di tangga, contoh Sabah berada di tangga kedua dan Sarawak berada di tangga ke-10. Rekod Sabah untuk 5 perlawanan memang cukup cantik guys. So hanya satu kekalahan yang telah Sabah hadapi itu menentang JDT home match sebanyak 2-1, dan 3 perlawanan terakhir Sabah seperti mana yang kita tahu is either home ataupun away telah dimenangi oleh Sabah, di mana perlawanan tersebut telah didalui oleh pasukan lawan dan Sabah berjaya buat comeback. Kira last minute jugalah gol yang dilakukan oleh Sabah untuk mendapatkan 3 mata bagi 3 perlawanan terakhir. So Sabah ni macam, of course kita tahu especially untuk PJCT dan Melaka, siapa-siapa pemain yang turun adalah bukan kesebelasan utama. Banyak lagi benda yang agak longgar untuk beberapa perlawanan tersebut kerana pemain yang turun adalah pemain yang jarang bermain dan telah diberi kesempatan untuk 2 perlawanan terakhir tersebut, walau macam mana pun telah memberi satu aksi yang cukup hebat. Dan untuk Sarawak United pula guys, result perlawanan diorang tidak cukup bagus dalam mencatat 3 kekalahan dan 2 kemenangan. Kemenangan mereka adalah sewaktu menentang Melaka di away di Stadium Melaka sendiri, di mana telah menang sebanyak 3-2, dan seterusnya perlawanan terakhir mereka adalah menentang Penang, di mana itu pun adalah away game juga, di mana mereka pun menang 3-2 juga perlawanan tu. So ini antara yang faktor kita kena tengok lah. So far 2 match terakhir untuk pasukan Sarawak kita tolak Kedah tu, iaitu away Penang dan juga away Melaka, telah dimenangi oleh Sarawak, dan perlawanan terakhir Sarawak adalah menentang Penang, di mana mereka telah menang di away sebanyak 3-2. Ini adalah faktor yang kena kita consider jugalah, di mana kalau kita tengok sini rekod away Melaka not bad jugalah sebenarnya di last 4 match ni especially. Tapi kalau again menentang Selangor tu 0-7 itu memang out of the world lah, aku boleh cakap. Aku tak tahu apa jadi sebenarnya sampai boleh kena belasah sebanyak 7. Dan of course JDT 0-4, satu benda yang aku rasa aku dah heran lah, pasal JDT ni asal turun sejak menang. So macam jarang sudah aku tengok match JDT sekarang. Gitu. Aku lebih menengok kepada contoh match Terengganu, Negeri Sembilan, Selangor, begitu-gitulah. Dan of course pasukan Sabah FC lah. So antara pemain-pemain yang menarik perhatian aku untuk Sarawak ni adalah 3 trio ni.
iaitu yang berada di bahagian depan adalah Uchi Akbar dan juga Francis Kone, dan juga defender derang ada Gonzalo Soto. Okay, a few earlier match untuk Gonzalo Soto ni aku tengok dia ada macam ada loss sikit. Ada beberapa kesilapan dia telah memberikan penalti untuk pasukan lawan, tapi untuk 5 last match ni aku rasa Gonzalo Soto macam nampak sudah peranan dia di dalam pasukan Sarawak, dan dia sudah menjumpai rentak yang sepatutnya dia main, dikenakan lagi dengan jurulatih baru yang telah diambil pasukan Sarawak lah, di mana Uchi Akbar telah menjaringkan 2 gol, Gonzalo Soto telah menjaringkan 2 gol, Francis Kone telah menjaringkan 1 gol, membuatkan mereka telah menjaringkan sebanyak 5 gol di 5 perlawanan terakhir mereka. So ini adalah 3 individu yang bagi aku perlu diberi perhatian untuk pasukan Sabah FC. Walau macam mana pun, kalau kita tengok again dari segi bolos yang telah dilakukan oleh pasukan Sarawak agak tinggi juga, itu sebanyak 35 gol. So walaupun last 5 match ni nampak macam diorang mampu untuk menyerang dan menjaringkan gol, tapi benteng pertahanan mereka masih lemah lah. Walaupun menang menentang Penang, tapi diorang bolos 2 gol pada perlawanan. So, untuk Sabah pula selepas melalui 14 perlawanan, kini telah hanya bolos sebanyak 13 gol, 24 gol, dan beza gol antara Sarawak dan juga Sabah pun cukup berbeza lah. Tapi walau macam mana pun, kemampuan Sabah untuk menjaringkan gol masih lagi menjadi pertikaian sebenarnya. Jose Embalo masih lagi ketandusan gol, masih lagi tidak tahu kita tidak tahu apa yang sesuai untuk Jose Embalo ni sebenarnya. Macam mana kita perlu lakukan untuk Jose Embalo ni? Apa ramuan seterusnya yang bakal dilakukan oleh OKS ni untuk membuatkan Jose Embalo berjaya mampu untuk menjaringkan gol? Tapi walau macam mana pun, untuk Sabah FC, Amri Yahya telah membuktikan sekali lagi pada perlawanan sebelum ini, telah menjaringkan 2 gol yang memang cukup cantik memang lawa gol tu. Dan ini gol-gol yang telah dilakukan pada perlawanan menentang Melaka tu adalah hasil daripada gerakan berpasukan. Itu yang penting lah, pasal sebelum ni kebanyakan gol kita dilakukan hasil daripada kesilapan defense sendiri dan juga hasil daripada set piece. Dan finally, untuk beberapa perlawanan terakhir ni, kita telah nampak gol yang dilakukan oleh Sabah adalah dilakukan secara berpasukan. So harapan aku untuk perlawanan Sarawak United ni, kita tahu Sarawak berada di tanggal ke-10, dan aku yakin intensiti untuk perlawanan ni tidak sehebat seperti menentang Selangor, Kedah, Terengganu ataupun JDT sendiri. Dan aku mengharap beberapa pemain-pemain anak jati Sabah yang telah kita nampak pada 2 perlawanan sebelum ini, untuk menentang PJ City dan juga menentang Melaka, diturunkan sekali lagi untuk memberi peluang, untuk membuktikan mereka ni bukan calang-calang lah, yang anak Sabah ni mampu untuk bersaing di Liga Super dan mampu untuk merebut tempat selaku kesebelasan utama. Untuk anak-anak jati Sabah yang aku ingin lihat beraksi pada perlawanan ni, kamu boleh tengok di video sebelum ni lah, yang telah aku post atau aku mengaitkan 6 anak jati Sabah yang layak untuk bertanding ataupun berada di kesebelasan utama pada perlawanan yang seterusnya. So okay guys, sekarang kita akan beralih ke prediction pula. So di penghujung video lah sudah, maksudnya ni aku sudah share dengan kamu faktor beberapa data-data yang menarik untuk dikongsikan. Contoh tadi 3 trio Sarawak United, iaitu Uchi Akbar, Soto dan juga Kone, yang telah beraksi dengan cukup bagus, dapat menjaringkan gol pada 5 perlawanan terakhir pasukan Sarawak, dan juga beberapa faktor yang kita boleh banggakan untuk pasukan Sabah sendirilah. So prediction aku untuk perlawanan ini adalah aku memberi sebanyak 70% untuk Sabah dan 30% untuk pasukan Sarawak. Kenapa? Kerana Sabah berada tangga kedua, konsisten sangat persembahan Sabah tampil kawan, walaupun beberapa perlawanan didahului oleh pasukan lawan, tapi Sabah mampu bangkit untuk membawa pulang 3 mata. Dikenakan lagi Sabah akan beraksi di Stadium Likas. So aku yakin untuk perlawanan ni, pemain pasukan ke-12 Sabah akan memenuhi lagi Stadium Likas bagi menyokong sang badak ni untuk beraksi menentang Sarawak. Dan 30% untuk Sarawak, macam aku cakap tadi, walaupun diorang menang pada perlawanan terakhir, tapi daripada data yang aku kongsikan dengan kamu, tidak cukup untuk membuktikan yang mereka mampu untuk membuat sesuatu pada perlawanan ini. Tapi walaupun bola itu bulat, macam-macam boleh terjadi guys. Kesilapan sedikit saja mampu untuk membawa padah untuk pasukan Sabah. So Sabah kena fokuslah pada perlawanan menentang Sarawak United ni, dan jangan memandang rendah pasukan lawan. So okay guys, itulah perkongsian untuk head to head pada
perlawanan yang bakal berlaku pada 9 hari bulan ni. Jangan lupa untuk meletakkan prediction kamu di ruang komen di bawah. Sekali lagi, aku ingin ulang apa yang perlu anda lakukan untuk menyertai prediction ini supaya nama anda dapat dipaparkan di ulasan video yang akan datang. Satu orang, satu tekan saja, dan tekan terakhir yang aku terima adalah pada 9 hari bulan 8 pada jam 12 tengah hari nanti. So, kita berjumpa untuk di video yang seterusnya, itu video ulasan untuk perlawanan ini, dan selamat maju jaya untuk Sabah. Semoga membawa pulang 3 mata untuk perlawanan 9 hari bulan nanti. Assalamualaikum guys.